kita merafatkan pujian dan kesyukuran pada Allah Subhanahu taala kerana diberikan kita peluang ruang kesempatan pada maghrib ini, insya-Allah menyambung balik pengajian kita berkenaan dengan hadis akhlak mulia, dan kita masuk hadis yang kelima dengan tajuknya malam ini, berbakti terhadap ibu bapa, insya-Allah. Qala muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anf thumma raghima anf thumma raghima anf man adraka abawayhi 'indal kibari ahadahuma aw kilahuma falam yudkhilil jannah. Rawah Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kotor hidung seseorang dengan berlumuran tanah. Raghima anf, yakni maksudnya menjadi hina. Kalau kita cakap Melayu kita ni lah, macam menconteng arang di muka lah, macam tu. Jadi hina lah. Raghima anf, hidung kan, anfun. Kotor hidung seseorang dengan berlumuran tanah, maksudnya menjadi hina, kemudian menjadi hina pula, dan kemudian menjadi hina pula. Hina di atas kehinaan. 3 kali Nabi sebut. Bagi seseorang yang sempat menemui seorang daripada ibu bapanya atau kedua-duanya ketika mereka sudah tua, lalu dia tidak dapat melakukan bakti kepada mereka, yang akan melayakkannya menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Jadi tuan-puan dan mati Allah Subhanahu wa taala, hadis ni pendek ya, tak panjang pun. Tapi maksudnya, kupasan yang perlu kita memperhalusi berkenaan hadis ni sangat luas sebenarnya. Jadi kata pengarang kitab ni almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, apa keterangan dia? Berbakti kepada ibu bapa adalah satu perkara yang sangat dituntut dalam agama. Berbuat baik kepada ibu bapa, birrul walidain. Allah Subhanahu wa taala meletakkan pada tempat yang kedua setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah letak kedudukannya, ketaatan atau bakti pada mak ayah ni selepas daripada kita beribadah kepada Allah. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memberikan keputusan supaya kamu jangan menyembah kecuali hanya kepadanya, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu melakukan bakti, melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Maknanya dalam ayat ni tuan-tuan mengarahkan kita, Allah Ta'ala suruh kita ini pertama untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya kepadanya. Maknanya apa? Jangan kita mensyirikkan Allah. Pertama, beribadah kepada Allah semata-mata kerananya, bukan kerana yang lain. Maknanya jangan buat syirik. Kemudian yang kedua, hendaklah kamu melakukan kebaikan, membuat bakti kepada kedua orang tua. Oleh sebab itu tuan-puan mati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu dan ayah ataupun kedua ibu bapa sudah menjadi suatu perkara yang lumrah dalam masyarakat Islam. Kalau kita tengok anak yang tak berbakti, kita pun rasa tengkilan atau marah kan, apa mak ayah tak dijaga anak ada. Kita dalam masyarakat kita dah biasa dah benda tu kan, dah kita berhadapan dengan benda itu sebenarnya, dan telah difahami oleh semua lapisan masyarakat. Kita pun faham kalau seorang anak kena jaga mak ayah dia, kena buat baik. Bukan kata dalam agama pun, dalam budaya orang Melayu sendiri pun macam tu juga kan. Bahkan mungkin dalam budaya ataupun adat budaya agama-agama yang lain ataupun bangsa-bangsa lain sama juga. Tanggungjawab tu ada buat baik pada mak ayah. Tapi agama kita merupakan satu
satu tuntutan, satu arahan pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berbuat baik kepada mak ayah kita ni. Jadi tuan-puan matilah Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa tuan-tuan kena buat baik dengan mak ayah ni? Kita kena berbakti kepada dia, balas jasa dan sebagainya. Sebab mak ayah kita telah banyak bersusah payah dalam mendidik ataupun memelihara kita. Tambah-tambahan pula siapa? Ibu kita ni. Kita dikandungkan 9 bulan 10 hari dalam kandungannya. Wahnan ala wahnin. Susah payah tuan. Dia ada marah ke? Dia marah tuan. Kita dalam perut dia marah, dia tak ada tuan. Sayang kita. Sebab itu perempuan ni boleh mengandung, lelaki tak boleh mengandung. Sebab perempuan ni dia ada mainan emosi. Bila mengandung dia emosi dia. Sayang tu dia terkait dengan emosi. Lelaki tak ada tuan, tak ada perasaan tu. Sebab tu ibu tahan dia. Susah ke, payah ke, dia sayang anak dia dalam perut dia ni. Rasanya tidak dapat dihitung, kata pengarang kitab ni, berapa banyak kesusahan yang telah mereka korbankan dalam memelihara kita, di samping wang yang telah dibelanjakan untuk memenuhi keperluan kita daripada kita kecil sampai kita besar. Bahkan kadang tuan-tuan, sampai dah kita bekerja pun kadang-kadang bila tersesak-sesak tuan-tuan, tipun mak ayah juga. Betul tak tuan-tuan? Betul tak? Tuan-tuan angguk je lah tu kan. Yo, betul kan? Mak sesak mak bulan ni, banyak nak bayar pula, nak renew insurans kereta lah bulan ni, tiba yang ni pula kereta nak ada problem pula hantar bengkel lagi tu. Allah, habis lah, pinjam sikit mah. Berapa kau nak? Tanya dia kan. Macam mak pengen lah. Sesak dah, kita dah kerja tuan, pun masih lagi kadang ada kebergantungan pada mak ayah kita ni. Sepatutnya kita lah ringankan dia. Kadang kau tak ada kerja lain, kau telefon ni ada lah ni. Nampak telefon anak ni ada lah ni. Mak ni tu lah ni. Dia punya mukadimah kan panjang lagi kan. Aku pun nak pinjam duit. Mak pun nak faham dengan kita orang kan. Daripada kocik keperluan kita apa tuan-tuan? Apa yang tak ada dicuba adakan. Nabi ada sama dengan anak orang lain. Kalau orang tu, anak orang ada tu, dia pun nak anak dia pun ada sama benda macam tu juga. Susah payah dia untuk nak dapatkan dan sebagainya. Maka adalah sangat wajar seorang anak ni mengenang baik jasa kedua orang tua dah. Sudah sebarang tentulah. Tak mau kesusahan waktu dia mengandung tu kan, macam-macam. Selera pun tak ada tuan-tuan. Nak makan ni tak nak, tu tak nak. Tiba tengah malam nak makan, bang nak sate dah, pukul 12 malam mana cik sate. Kan jangan bang, kempunan anak ni kan, kata kan. Kau selera kau ya, kita marah kan orang rumah. Bang nak makan ni, nak makan itu. Cari tuan kan. Sampai ke BTS cari sate. Ada dua sate sini. Cari tuan, ke Mantin ke apa kan, nak cari. Bang tak nak ni. Kadang orang perempuan bila mengandung ni banyak dia punya benda tak boleh. Kadang-kadang yang teruk bau suami pun tak boleh. Abang yang dekat dengan saya lah, abang punya bau tak apa benda, abang tak mandi ke apa? Mandilah. Bau apa ni? Tak puas hati tuan. Lain kali lelaki tidur kat sofa luar, sanggup tu. Sebab nak jaga isteri tengah mengandung ni. Tak boleh Allah. Masuk dapur tak boleh, bau dapur. Muntah, berbawang tak boleh. Sudah terpaksa boli saja tuan-tuan, tak boleh nak masak. Ada macam tu. Macam-macam terpaksa kita ni sebab anak dalam perut ni, mak ayah tak lihat tidur sama. Ayah tidur kat sofa, mak tidur dalam bilik. Sebab anak dalam kandungan menyebabkan ibu alahan, semua tak boleh. Bau itu semua tak kena. Terpaksa apa? Terpaksa boli lauk tuan-tuan, tak boleh nak masak. Tak larat. Kadang jadi muntah-muntah sampai 5-6 bulan masih lagi tu, hari-hari macam tu kan. Tahan je lah. Terpaksa sebab apa? Sayangkan anak ni dalam perut, ikutnya lah kan. Sebab tentu kita kena buat kebaikan itu, balas jasa mereka ini. Ini kan lagi pada saat mereka berada pada usia yang tua. Tambahan pula yang mereka saat itu mereka tak mampu lagi dah. Dibebankan dengan pelbagailah penyakitnya, dengan usia tak laratnya dan sebagainya. Nak buat itu ni pun tak mampu. Maka kitalah yang sepatutnya berusaha untuk nak meringankan atau membantu apa keperluan yang perlu dia adakan, yang perlu dia nak lah kan. Terpaksa lah. Kadang sakit tu lah datang mak kan, pergi ni, kadang anak pun tak balik, tunggu raya kan. PKP tak apalah, tak boleh nak balik ni. Ada urusan, kadang mak ayah nak telefon mak ayah pun payah kan.
Mak ayah lah telefon kita kan. Kau apa khabar? Lama tak telefon mak dah tanya. Dia lah telefon kita. Patut kita telefon dia. Kita tanya khabar, Allah mak sibuk lah mak, dia tengah meeting ni. Kau jap lagi lah. Kau jap lagi tuan-tuan, seminggu lepas tu pun tak telefon ni. Dia punya kau jap lagi tu kan. Mak pun faham, tak apalah. Anak sibuk cari rezeki. Mak sangka baik je lah dengan kita kan. Dah tua, lagi apa? Lemah. Yang kadang memerlukan bantuan orang lain. Kadang-kadang mak ayah sakit, terpaksa terlantar dan sebagainya. Nak kena pergi check up lah, nak kena pergi hantar hospital semua sebagainya. Siapa lagi nak harapkan? Kita lah. Kita dulu masa kecil tu dia alahan nak pergi hospital, pergi check up, pergi mak kan, terpaksa ayah mohon cuti tu. Isteri kadang tak boleh nak drive sendiri pula, terpaksa lah ayah dah ambil cuti separuh hari, nak hantar mak pergi klinik check up baby dalam perut, terpaksa cuti. Kadang habis cuti kan, isi masalah itulah, ini penyakit lah, itu masuk hospital pula, BP dia tak berapa cantik pula kan. Allahu Akbar. Kau terpaksa lah macam tu kan. Terpaksa anak kenang jasa kesusahan itu. Dan anak yang soleh selalu berbakti terhadap orang tuanya ketika masih hidup dan selalu berdoa untuk mereka apabila mereka telah meninggal dunia. Bahkan tak meninggal dunia pun kita kena melazimkan baca doa kan pada mak ayah kita. Jangan tinggal tuan-tuan. Jangan tinggal kita berdoa pada mak ayah kita ni, minta pengampunan ke atas dosanya. Jadi tuan-puan mati Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mak ayah ni, kenapa kita kena doakan dia? Sebab mak ayah ni merupakan kunci, miftahul jannah, kunci syurga. Kunci syurga tuan-tuan. Kalau nak masuk surau ni, walaupun sliding door ada kunci dia, ada surau ada kunci dia. Nak masuk mesti ada kunci. Syurga pun begitu juga, ada kunci dia. Kita sebagai seorang anak, kunci dia adalah ketaatan kita pada mak ayah kita ni. Itulah kunci dia. Sebab tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut redha Rabb ataupun redha Allah fi redha walidain. Redha Allah Subhanahu wa taala ni terletak pada redanya mak ayah kepada kita. Bukan senang tuan-tuan. Kita kena tanya mak ni redha tak tadi kita ni kan? Selama kita hidup ni mak ayah redha tak dengan perangai kita, dengan tingkah laku kita ini? Kadang mungkin menyakitkan hati dia, menyusahkan dan sebagainya. Minta mak redha lah sekali mak. Wa sakhatuhu fi sakhatihima, dan kemurkaan Allah apabila kemurkaan kedua bapa kita. Mak ayah murka pada kita, marah kita, maka itulah datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nak Allah Taala redha kat diri kita, kena mak ayah redha kat diri kita dulu. Nak Allah Taala tak nak kita mak ayah, kita tak nak Allah murka kat diri kita, jangan sampaikan mak ayah yang marah, tak suka atau murka kat diri kita. Tak nak Allah murka, jangan murka jangan biar mak ayah murka pada kita. Sampai Allah Ta'ala letakkan begitu. Mak ayah marah kita tuan, Allah marah kat kita juga. Kalau mak ayah sayang kat kita tuan, Allah sayang dengan kita. Cara bahasa mudah je lah yang kita nak faham. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebutkan juga, bila kita bermusuh dengan mak ayah kita, bermakna kita dah buka ruang permusuhan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga tuan-tuan. Ni kadang mak ayah ni kadang tak tegur siapa. Adalah isu konflik keluarga sampai bertahun-tahun. Kadang mak ni terkeluar cakap, kau jangan jojak rumah dia ni, dan tak nak tengok muka kau, berambut kepada rumah dia ni. Kita pun keluar, kita pun tak nak tanya khabar, tak nak apa. Yalah, kadang mak ayah tu tiba datang kemarahan ni kau sebagainya. Walaupun kadang-kadang kesalahan tu sebenarnya kita tak salah pun. Kita tak salah pun, tapi mungkin disebabkan benda tu kesilapan pada mak ayah kita sebenarnya, tapi bukan kesalahan kita. Tapi kita kena masih buat baik lagi. Masih buat baik. Ada satu tuan-tuan, kes, kadang ayah dia kahwin baru kan, jadi anak mak dia tak setuju bercerai laki bini ni. Tiba masalahnya anak ni, bila ayah dia pisah dengan mak dia, ayah dia kahwin baru, dia tak peduli, ayah dia tak tanya khabar langsung, nikah pun tak jemput. Dia nikah pun tak jemput ayah dia. Dengar cerita, kau tak pergi jemputan kau? Ni anak kau nikah minggu ni. Tak dengar kata dia. Tak tahu anak nikah minggu ni tuan. Anak lelaki tu mungkinlah tak perlu jadi wali kan. Tapi kita ada anak perempuan. Tak tahulah, kalau dia kata besok nak nikah, dia lah wali dia kan. Ni anak jemputan pun tak ada, tak pergi kat ayah dia. Marah agak dengan ayah dia kahwin
baru. Pure mak dia pun kahwin baru juga. Fair and square lah kan. Fair and square lah. Kalau kata tadi, mak dia pun dah kahwin baru dah sekarang. Apa isu dah kan? Sampai macam tu sekali tuan-tuan. Tapi ayah ni dia tahu, itu mungkin bahagian saya lah ustaz, dia tahu. Bahagian saya lah. Saya redha sajalah. Tak apalah. Saya, tanggungjawab saya pada anak sambung belajar, segala perbelanjaan ayah dia tanggung. Dia belanja permulaan, ayah dia masuk dalam akaun. Masuk universiti, nak bayar itu semua, ayah masuk duit. Saya buat setakat mana yang termampu. Tanggungjawab saya sebagai seorang ayah kepada anak saya ni. Nak belajar, saya tanggung perbelanjaan dia. Saya bayar. Nak duit poket bulanan kan, bagi. Tapi dia masih lagi tak nak buat, tak nak apa berbaikkan ayah dia sebagai tanya khabar, tak ada. Tak apalah, itu biarlah dia dengan Allah Ta'ala lah, tanggunglah dia. Tanggungjawab saya rasa setakat mana saya mampu, saya buat yang sepatutnya saya buat. Macam tu sekali. Nak ikutkan, nak kenang ustaz kata, menangis lah kita kan, menangkan anak macam ni. Masa kecil dulu kita duduk timang dia, duduk itu semua kan, kau potang-potang round kat BTS, bawa naik motor kan. Tiba dah besar tuan, tak peduli je kita, tanya khabar pun tak ada. Allahu Akbar. Ni kalau ayah marah tuan dengan kita tuan, Allah marah. Kalau kita bermusuh dengan Allah, bermusuh dengan ayah kita, mak ayah kita, makna kita dah buka perseteruan permusuhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang tak faham ni. Dan biar mudah tuan, ini kesilapan ayah, ini ayah punya sebab, ayah lah punca segala-galanya. Oh sadar tuan, memang macam tu. Tapi tanggungjawab sebagai seorang anak, buruk macam manalah, jahat macam manalah mak ayah kita tu, tetap mak ayah kita. Kita ni lahir daripada benih dia, dan kita ni keluar daripada rahim dia. Macam mana pula hukum mak ayah kita tu? Tanggungjawab tetap perlu dilaksanakan. Konon juga tuan-tuan, kita kena buat baik kan. Walaupun kadang-kadang mak ayah mungkin bukan Islam. Mungkin kita dah Islam kan, tapi dia bukan Islam, masih perlu lagi untuk berbuat kebaikan. Walaupun kita berlainan agama, dia agama lain, dia tak beriman pun, walaupun kita nak taat kat dia, tak. Bukan soal itu satu sudut lah. Soal ni, susah payah dia lahirkan kita, membesarkan kita, beri pendidikan dan sebagainya sehingga ke saat ini kan. Tambah-tambah lagi kita yang Islam, mungkin kita berada dalam keadaan sekarang ni, dengan keadaan kita ni mungkin berkat doa dia. Kita rasa macam kita dah usaha kan, kita tak kunci, kita usaha kita. Sebenarnya mungkin di keheningan malam, mak ayah kita merendah tangan doa, ya Allah, beri kemudahan, kelapangan urusan anak aku. Tapi kita tak ingat dia. Kan dia doa, kita tak buat dia. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kena hati-hati tuan-tuan ya. Kalau masih ada mak ayah lagi, kena ingat. Sehingga kan disebutkan anak yang durhaka ni, kesan dia apa tuan-tuan? Bila kita dah haka kepada mak ayah kita, maka tuan-tuan, satu hari nanti anak kita pun akan buat benda yang sama dengan kita juga. Nabi SAW pernah menyebutkan, daripada diriwayatkan daripada Wahab bin Munabbih, bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah berkata kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, senangkanlah hati kedua-dua orang tuamu. Sesungguhnya siapa yang membuat senang hati kedua-dua orang tuanya, umurnya akan dipanjangkan dan diberi anak yang menyenangkan hatinya. Ya, tuan-tuan, kadang kehidupan kita payah, kehidupan kita susah. Saya pernah sebut tengok ada 4 perkara ni. Pertama, tengok jaga semayang hubungan Allah sana, okey tak? Hidup payah, sempit, rezeki susah nak masuk, ada problem dengan bisnes kita, pekerjaan, anak pun bermasalah. Pertama, hubungan dengan Allah. Tengok ada tak culas dalam melaksanakan kewajipan kita, solat kita. Ada tak tuan? Mungkin tak puasa ke sebagainya. Ni hubungan dengan Allah. Satu, hubungan Allah, okey, semayang, jaga, AJK surau lagi kan. Okey. Tengok yang kedua juga, hubungan dengan mak ayah dia. Okey tak? Kalau kehidupan kita tak lancar tuan-tuan, bermasalah, pertama tengok hubungan dengan Allah. Yang kedua tengok hubungan kita dengan mak ayah kita. Okey tak? Mak ayah okey Ustaz, saya bulan-bulan bagi 500. Bukan soal 500 tuan-tuan. Soal kita tu hubungan jaga kan, tanya khabar dan sebagainya. Kadang dia bagi duit, dia tak khabar, tak tanya, memang dia bagi duit. Duit pun salah satu juga untuk belanja dia sebagainya. Perlu juga tu.
Hubungan kita, kadang bagi duit tapi kita sakitkan hati mak kita. Kena perhati kat situ. Yang ketiga apa? Pertama, hubungan Allah. Kedua, dengan mak ayah. Ketiga, rezeki kita. Kalau urusan kita masih payah tuan, rezeki payah nak masuk, masih masalah dengan isteri, masalah anak pun problem ke sekolah tipun tuan datang ke sekolah tuan, anak apa bergaduh hujung hari tu, kes macam tak settle lagi. Yang ni pula kau punya anak masalah, tak dengar cakap kita, isteri pun macam tu. Rezeki ada tak benda ni syubhah? Yang keempat, kalau masih urusan tak settle, tak ada ustaz, semua okey, rezeki alhamdulillah okey, kerja pejabat agama gitu kan. Dengan kerja pejabat agama tu macam okey dah kan. Yang keempat apa tuan-tuan? Ada tak kita menganiaya orang, menzalimi orang? Ada tak? 4 perkara tuan-tuan. Ni kadang-kadang menyebabkan kehidupan kita tak lancar. Bono tak beres tuan-tuan. Tengok 4 perkara ni. Kan tengok 4 perkara ni mesti ada. Kadang kita tak perasan ada kita menzalimi orang. Baik. Pertama, umurnya dipanjangkan dan diberi anak yang menyenangkan hatinya. Qurrata ayun. Qurrata ayun ni senang hati kita tengok anak. Allahu akbar, rasa senang hati. Dan barang siapa yang derhaka kepada kedua orang tuanya, umurnya dipendekkan dan diberikan anak yang derhaka kepada dia. Tengok tuan. Kadang apa anak ni macam ni, rupa kita dulu macam mana kita dengan mak ayah kita, anak kita pun sambut panggil macam tu. Perhati tuan. Tengok kan, ada tak dengan mak ayah kita, ada tak pernah kita ni. Kadang ada masalah, tak tahulah apalah masalah anak ni. Jumpa dengan ni bincang, tak tahu, jumpa guru besar, guru pengetua sebagainya, tak tahu masalah guru. Apa masalah nak encik ni? Selalu tak datang sekolah, kerja sekolah tak siap, asyik bergaduh. Dalam kelas dia tak fokus, asyik main-main, asyik kena dondo. Apa masalah dia? Cek balik semula. Cek balik semula. Ada tak dulu? Ada masalah tak kita dengan mak ayah kita? Natijahnya besok, kesannya nanti bila dah besar, dia pula buat macam mana kita buat dengan mak ayah kita, dia buat balik kita macam tu. Kita abaikan, dia abaikan kita pula. Dia macam bertimbang balik lah ke situ. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Bakar bin Abdul Aziz bin Abi Bakrah. Ini kesan tuan-tuan ya. Kesan kalau kita jadi anak durhaka, apa kesan dia? Semua dosa ditangguhkan siesaannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kiamat, kecuali dosa kepada kedua orang tuanya. Ini kerana dosa derhaka disegerakan siksaan bagi pelakunya. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kat dunia lagi dia dapat siksaan tu, dah dapat dah Allah azabkan kat dunia. Kalau benda lain mungkin mencuri ke, dia mungkin tak solat, pembalasan tu Allah tangguhkan. Di akhirat besok kau baru akan dikenakan azab. Tapi kalau kau derhaka pada mak ayah kau, maka azab tu bukan tunggu di akhirat, bahkan di dunia lagi kita akan mendapat azab. Wal iyazubillah min zalik. Saya pernah pergi satu tempat kan, saya tengok ada macam orang kurang siomat kan. Ni orang ni kenapa tak betul? Dulu dah okey kata. Kenapa jadi macam tu kan saat tu? Dia masalah dengan mak dia dulu, dia apakan mak dia kata. Dia buat tak tahulah, dia mungkin derhaka lah kan. Maksudnya derhaka lah. Dia buat macam-macam teruk mak dia dulu. Dia macam-macam dia buat mak dia itu jenis sebagainya. Tak tahu tiba jadi macam ni pula dia. Wallahualam, ni orang cerita lah. Saya nampak dia orang kurang sioman kan. Saya tanya, ni orang ni apa salah kena macam ni, pada kocik ke, tak betul. Dia cakap kan dia okey dulu. Dulu okey tak mas? Okey. Ni yang dia tahu dia buat mak dia macam ni. Konon kan. Kat dunia lagi. Itu yang kes yang ada di depan mata kan, yang saya saksikan sendirilah. Itu yang berlaku. Baik. Kemudian tuan-tuan, itu yang pertama. Yang pertama ni, kalau anak yang buat baik buruk pada mak ayah dia, maknanya dia musuh dengan mak ayah, maknanya dia bermusuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua tuan-tuan, siksaan bagi anak durhaka ni, dekat dunia lagi dia akan menerima siksaan, azab dia tu. Allah balas kat dunia lagi. Dia ada hadis yang lain tu, ada gabungan. Ada kata memutus satu rahim. Dah ke mak ayah, putus rahim. Dekat dunia lagi Allah Ta'ala timpakan azab dia. Tak payah tunggu akhirat tuan-tuan, kat dunia dia dapat dah. Itu yang kedua. Yang ketiga, balasan yang dikenakan pada anak yang durhaka ini, yang mengabaikan mak ayah dia tak berbakti pada mak ayah, apa tuan-tuan? Anak ini akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyazubillah. Su'ul khatimah apa tuan-tuan? Mati dalam keadaan hina tuan-tuan. Kita semua minta doa, Allah matikan aku dalam husnul khatimah, wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Minta pada Allah Taala, tapi kau dah haka pada mak kau.
dikhawatiri dengan sebab derhaka engkau mati dalam keadaan mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan hina dina, mati dalam keadaan tidak mendapat rahmat Allah. Kita nak mati dengan rahmat Allah, nak mati dalam keadaan mudah, senang, meninggal kan, dapat mengucap kalimah thayyibah, dapat mengucap la ilaha illallah, ni mati dan sebaliknya dalam keadaan aib mati dia, suul khatimah, mati dalam keadaan buruk lah tu. Hati-hati tuan-tuan ya. Samalah kita ni, saya pun pesan diri saya juga, sama-sama kita beringat ni. Malam ni kita sama-sama kita nak pesan. Ada satu kisah tuan-tuan, ada satu hari seorang lelaki, seorang pemuda berjumpa dengan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri siapa tuan-tuan? Tabi'in. Dia murid pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia beritahu yang dia jaga ayah dia. Dia jumpa Hasan al-Basri, "Wahai Imam, aku ni ada seorang ayah. Ayah aku ni dah tua, sakit. Ibarat macam stroke lah macam tu. Kemudian dia ni macam nyanyuk. Kejap cakap ni, kejap cakap macam tu. Dia pun tak larat. Nak apa semua. Kadang orang nyanyuk, kadang dia maki lah kan. Kadang macam tu kan. Dia tak sedar dia cakap tu apa, dia maki anak-anak. Keluar lah perkataan-perkataan yang sepatutnya kan. Kadang memang bersing telinga ni kan. Tapi fikir ni ayah kita kan, tak apa, pekak kat telinga lah. Ini pun kes macam ni pun saya lalui juga benda-benda macam tu. Berhadapan kita alami benda tu depan mata kita juga. Ayah apa tak sebut anak ni, kau tak guna lah, kau menyusahkan aku, kau tahu aku masa kecil aku. Macam tu cakap kan. Tapi anak buat juga dah khidmat tu. Tak apalah, ni ayah aku cakap lah macam mana kan. Tak ada terasa hati. Sebab orang tua kan, dengan dia menyanyuknya. Ni lelaki macam ni lah. Ayah kalau cakap perkataan yang mengarut kan, bukan kata nak appreciate kita, dia maki kita lagi kan. Kau ucap terima kasih ke, okey lah juga. Kemudian sampai tak mampu nak bangun, terpaksa kencing beraknya dekat atas katil kan, atas tilam macam tu. Zaman dulu Hasan Basri mana ada pampers, apa nama itu, apa nama tena apa kan, yang pampers untuk orang dewasa tu mana ada zaman dulu. Sekarang ada tuan, senang sekali jual anak itu kan. Kita kadang bila orang yang ada mak ayah yang tak boleh nak pergi bilik air sebagainya, kerap kencing kan, berak sebagainya, jadi pakailah pampers. Dia dah berak, kita bersihkan lah sekian-sekian kan. Ni sekarang tak ada. Kita nak kena dulu susah kan, kalau terberak tu kita kena tilam, nak kena angkat berplastik lah sebagainya, banyak kerja tu kan. Ni zaman ni dia buat macam mana, dia tu, aku punya nak bakti pada mak ayah aku ni, sampai kau nak berak aku tadah dengan tangan aku sendiri, kata anak ni. Sampai kalau ayah nak buang air besar, aku tadah dengan tangan aku sendiri, lepas habis aku bersihkan. Dia tanya kepada Hasan al-Basri, adakah itu dah menandakan aku sudah berbakti? Dia tanya ke Imam Hasan al-Basri. Sehingga kan uruskan dia, mandikan dia, bagi makan, buat khidmat pada dia, sehingga kan dia nak buang air besar pun aku tadah dengan tangan aku ni. Adakah itu telah menjadikan aku ni anak yang sudah berbakti pada mak ayah? Kata pemuda itu pada Hasan al-Basri. Maka apa jawab Imam? Dia kata apa? Belum ataupun tidak sama sekali. Belum lagi tuan-tuan. Tuan-tuan ada tadah berak? Tak ada tuan-tuan. Kita masih tak pakai pampers sekarang ni. Pakai pampers dan dibersihkan, buang kan, datang lagi sampah angkut. Itu pun dah ni sekarang ni semua katil pun nak angkat tak angkat boleh dah. Nak minum, nak tegakkan kepala dah boleh pakai ni kan. Nak bergerak dah ada wheelchair, dah ada bergerak sini, tak payah nak tolak. Semua dah canggih-manggih sekarang ni. Tak ada benda yang susah, dia sendiri dah boleh nak buat kadang-kadang tu kan. Dia sampai tak ada. Kata Hasan al-Basri, tidak sama sekali. Belum lagi dikira kamu berbakti pada mak ayah. Pelik tuan. Tapi tak ada habis najis tu. Belum lagi. Maka pemuda tu macam agak belum lagi ya. Kata Hasan al-Basri, dia menambah lagi. Dia kata apa? Sebab apa? Waktu kau masih kecil, mak ayah kau mandikan kau, pergi cebok, suapkan makan, sisirkan rambut, pakaikan pakaian. Dia memakaikan kamu dengan pakaian, dia suapkan kamu ke mulut, dia mandikan kamu, cebokkan kamu, bagi kasih sayang sebagainya, dengan harapan satu hari kau jadi orang yang hebat. Harapan orang tua kan. Sebab tu kadang orang tua anak mak ayah ni kadang sebut anak buat benda-benda yang ni, Allah bertuahnya anak kan. Tak ada kata tak guna kau punya anak. Dia carut tak ada tuan. Bertuah punya anak
pecah, cang, cabut sebagainya kan. Bertuah punya anak, bertuah lagi disebut. Dia tak ada kata perkataan yang bukan-bukan. Jaga tuan-tuan, sebab perkataan mak ayah ni doa kan. Doa hari-hari dia sebut perkataan tu bodoh lah apalah. Sungguh anak tu nanti jadi macam tu kan. Jadi dia kata apa? Sebab waktu kecil apa yang kau lakukan sekarang ini sama macam mak ayah kau lakukan kau masa kecil dulu. Cumanya harapan dia waktu dia suapkan kau makan, pakaikan, mandikan, pakaikan pakaian, dengan harapan supaya kau jadi ni orang yang baik, orang yang orang kata apa? Orang yang berguna pada masyarakat dan sebagainya. Kau besar jadi orang yang hebat. Tetapi anak tuan, walaupun kau uruskan, mandikan dia, suapkan makanan, sisir rambut, pakai pakaian, tukar pampers dia lagi sebagainya, bahkan kita panggil lagi lah ada misi datang ke rumah ke kan, yang tukang jaga untuk bagi ubat lah untuk itu sebagainya, kita bayar tu kan, mahal pun tak apa, kebayar. Sebab apa? Kita buat benda itu semua tuan-tuan, kata Hasan Basri, supaya dalam hatimu ada perasaan macam mana? Suap-suap jugalah, bagi-bagi makan, tapi harapan kalau kau mati sonang kau joran dah habis, settle, tak payah buat lagi. Tuan-tuan faham tak maksudnya? Dengan harapan apa? Kalau mak ayah ni nak mati, tak payah lagi, settle lah, tak payah lagi nak buat kerja ni. Ada perasaan dalam hati macam tu. Macam ibarat kata jahat tuan, copet lah mati. Dah mati so tak payah, susah payah nak tukar pamper, nak bangun tengah malam joget, nak air kena bangun Allah. Kita pun esok nak kojo lagi, nak air lah. Baru ini panas bona pula, ini sojuk pula, tak nak, semua tak kena. Kau mati ni tak payah lagi nak bangun malam dah, nak apa semua. Dah kira habis lah, settle. Anggapan tu ada situ. Sebab tu tidak dikira berbakti lagi. Sebab kadang ada anak memang dia buat kan. Sebab dia kata ini fikir sekadar tanggungjawab. Buat juga, ni mak ayah buat juga. Tapi tak ada rasaan dalam hati ni sebab belas, sebab ni mak ayah aku. Tak ada. Sekadar buat, tak buat siapa nak buat? Kalau kita tak tukar pampers, siapa nak tukar? Tak suapkan makan, siapa nak pergi makan? Tak mandikan, siapa nak mandi? Terpaksalah buat. Dah dia ayah kita, buat je lah. Sekadar itu. Bukan dengan penuh kasih sayang, bukan fikir soal ganjaran pahala ke apa, tak ada. Sekadar buat janji, buat. Dah mati, dah meninggal, sedih meninggal tuan. Tapi logo lah, tak ada lagi nak bangun malam, tak lagi nak mandikan dia, nak tolak masuk bilik air lah, apa semua, nak pergi gajikan nurse ke, misi ke, nak uruskan dia, jimat duit. Sebab tu kata Hasan Basri, tak memadai sebenarnya. Sebenarnya itu lagi tuan-tuan. Satu hari tuan-tuan, ada seorang lelaki jumpa Nabi SAW. Jumpa Nabi. Hadis ni daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia jumpa Nabi, seorang pemuda, seorang lelaki jumpa Nabi. Dia mengatakan lelaki itu namanya Jahimah, nama lelaki ni. Hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Bukhari Muslim. Lelaki ni Jahimah ni jumpa dengan Nabi SAW. Dia nak pergi berjihad di medan perang. Maka Nabi tanya pada lelaki sebut, adakah engkau masih punya mak dan ayah? Ada lagi mak ayah, ada lagi tak? Ada lagi. Maka Nabi SAW suruh, kau baliklah, kau berbaktilah pada mak ayah kau. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita pergi berjihad, perjalanan Allah, syahid masuk syurga. Yang ni tak perlu kau jagalah mak ayah kau, sebab syurga kau ada kat rumah. Sebab syurga kau ada dalam rumah kau sendiri. Iaitu siapa? Mak dan ayah. Kalau kau pergi jihad, kau syahid, kau masuk syurga. Tapi kau tak payah nak pergi berjihad. Jihad kau ialah kau jagalah mak ayah kau, sebab syurga tu dah ada dalam rumah kau sendiri. Nabi tak mengizinkan kau jaga mak ayah kau. Tu lebih lagi keutamaannya. Jadi kadang kita tak perasan tuan, rupanya dalam rumah kita ini ada jaga mak ayah kita kan. Kadang mak ayah, tuan-tuan, kadang mak ayah ni dia kadang-kadang nak duduk rumah kita tuan, dia tak nak duduk rumah akak yang lain. Dia paling kenapa tuan? Duduklah mak Kak Angah ke, mak Abang Lang ke, mak Kak Atih ke. Asyik rumah kita nak duduk, mak suka duduk rumah kau. Gele-gele lah macam amak ni tak ada anak lain pula kan. Kita pun ni juga amak suka. Kenapa tuan-tuan? Orang tua ni dia pandai nilai sebenarnya. Dia pandai sukat kita ni, dia tahu kita ni macam mana.
Masing-masing tu anak tu ada lah kelebihan sebagainya. Tapi kenapa dia suka duduk rumah kita? Patut kita seronok lagi. Tak apalah mak duduk sampai bila rumah saya ni. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kita ni rezeki yang melimpah ruah. Di antaranya sebab apa? Sebab ada orang tua dalam rumah kita. Satu. Yang kedua, ada anak-anak kecil tuan-tuan dalam rumah kita. Kerana kita dapat bisnes yang apa, bisnes kita makin maju ke, tiba dapat projek sana projek sini. Sebab apa? Kadang ada orang tua yang ada dalam rumah kita yang kita jaga dia. Sebab itu kerana Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita. Ada masalah, selesai, senang masalah, cepat je settle. Sebab apa? Kita jaga orang tua dalam rumah kita. Ni kita tak nak jaga. Itu soal dunia kan, kehidupan, rezeki sebagainya. Ni soal akhirat. Kadang mak dia tahu tuan-tuan kenapa nak duduk rumah kita. Ada sebab dia. Ni kita pula rasa duduk dalam kat ngas rumah kita. Kau tipun bila kau nak ambil mak ni lah. Dan no station lah, siapa nak juga. Ni kan nak bibi dah jaga. Gitu cakap macam tu kan. Kadang dia takkan nak cuti pula. Ada meeting lah. Kau ambil lah mak. Tak ada nak duduk sini kita. Susah kita kan. Macam mana ni. Kadang mak ni ada sebab kenapa duduk dengan kita ni. Pasal kita tak apalah mak duduk dalam sini. Kita rasa seronok biar duduk. Sebab syukur kita dengan dia. Ni tuan-tuan ya. Sebab ini sebut macam Nabi sebut, kau jaga mak ayah kau tak pergi berjihad. Sebab syurga kau dah ada dalam rumah. Kau jagalah mak ayah kau tu. Kau nak sabarlah tuan-tuan. Orang tu dia banyak ragam dia. Kata semua tak kena, makan semua tak ni, tak sedap lah. Padahal kadang-kadang tuan-tuan, dia bukan makan tak sedap, selera tu dah berubah kan. Makin abah tu mudah lagi. Bila makan ni sedap makan. Sekarang ni bila dah tua ni, selera tu dah lain, dah tak sama macam dulu. Cakap elok lah. Apa tak sedap? Abang elok dah, beli ke dah makan je lah. Ni yang banyak cerita. Kita nyayat kan. Kita nyayat makan je lah. Dah beli. Nak kata apa ni masak apa dah masak dah beli. Apa lagi? Apa nak cukup nak? Kita cakap macam tu pula. Nangis orang tua tu. Jangan tentu tuan-tuan. Sebab di antara tanda durhaka kita pada mak ayah ini, iaitu dalam hadis Bukhari daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, menyebabkan kedua ibu bapa menangis, termasuk di antara perkara derhaka dan dosa besar kepada mak ayah kita. Saya ulang balik. Di antara tanda tuan-tuan, kita dah berbuat derhaka pada mak ayah. Sebab apa? Mak ayah menangiskan air mata disebabkan kita. Dia suruh berhenti tuan. Jangan sampai mak ayah kita menangis, mengeluarkan air mata sebab kita. Tapi kalau dia mengeluarkan air mata sebab gembira dengan kita, pencapaian kita. Tengok anak convocation kan, menangis susah payah dulu anak kita. Kita bukan orang senang. Tapi anak ada jugalah dalam family yang masuk universiti, kau dapat dah angkat scroll kan. Habis juga study kan. Menangis untuk tu, menangis kegembiraan tu tak apa. Ni nangis kesedihan sebab perangai kita ni. Menangis tuan-tuan. Jangan sampai macam tu. Itu tanda anak yang durhaka. Sebab itu derhaka pada mak ayah ini dimasukkan dalam dosa-dosa besar. Banyak hadis Nabi sebut. Bahkan Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, dia menyimpulkan dosa-dosa besar, meletakkan bahawa di antara dosa besar ialah derhaka kepada mak ayah. Dosa besar tuan-tuan. Dosa besar kalau melibatkan manusia ni. Sebab itu di akhirat besok, menjadi kesulitan di akhirat, di masa besok ialah bila kita nak ada urusan dengan manusia. Dengan Allah Ta'ala kita taubat, mohon ampun, Allah Ta'ala terima kan. Tapi yang menyusahkan kita di akhirat besok, yang mempersulitkan urusan di masa besok ialah masalah kita dengan manusia. Maksudnya mak ayah kita. Jaga tuan, jangan sampai dia mengalir air mata. Jangan tuan, pastikan macam tu kan. Dan juga tuan, jangan sampai mak ayah kita ni ada satu perasaan dalam hati dia, alah kalau tak buat macam ni kan apalah kata anak ni kan dia marah pula. Jangan sampai mak kita beranggapan macam tu. Ada dalam hati dia, dia tak nak buat benda tu, ataupun dia kena buat benda tu sebab tak nak kita jadi marah. Kenapa buat ni? Tak buat kan apalah kata anak kan dia kata kita ni pula. Mak ayah sampai rasa macam tu. Dia buat tu kalau terpaksa sebab takut nanti anak marah.
Takut nanti anak kecil hati pula. Jadi buatlah bersongkan mata orang tua tu. Jangan sampai macam tu, tuan-tuan. Dia buat tu sebab apa? Takut kita kecewa, takut kita marah. Ini dah ke, tuan? Tanpa kita sedar. Kita tak cakap pun. Mak ni tak pernah cakap macam tu. Kita cakap okey je. Tapi dia buat juga takut apa? Kan anak pula kata dia sekarang. Dia buat je lah. Berhati-hati, tuan-tuan. Dan kata ulama, di antara tanda anak durhaka ni, itu anak yang apa, tuan-tuan? Yang tak mendoakan mak ayah dia. Dia tak doa ayah dia, tuan-tuan. Mak ayah dia. Dia doa macam-macam. Nak jadi kaya lah, nak rumah besar lah, nak rezeki melimpah ruah lah, nak anak-anak pandai lah, bisnes maju lah, dulu standard lah. Dia sikit pun tak pernah sentuh doa, ya Allah ampun dosa mak ayah aku. Tak pernah sebut. Dia anak durhaka, kata ulama ni. Ataupun tanda orang yang bukan tanda orang itu tak soleh, orang yang tak terkeluar daripada mulut nak doakan mak ayah dia. Dan doa lagi ni, tuan-tuan, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Imam dia baca ni. Jangan tinggal, tuan-tuan. Dalam solat kita 5 waktu tu, solat fardu ataupun solat sunat, kena baca ni. Nak jadi anak durhaka ke kita ni? Kita minta macam-macam dengan Allah untuk diri kita. Tak doa pun ada bahagian kita peruntukkan doa kita ni untuk mak ayah kita. Zalim kita, tuan-tuan. Jaga, tuan, doa pada. Simple. Tak hafal tak doa bahasa Arab, bahasa doa Melayu. Ya Allah, ampun dosa kedua bapa aku, ampun dosa aku, dosa kedua bapa aku. Dan kasih mereka sebagaimana mereka mengasihi waktu kecil. Itu panjanglah juga tu. Ya Allah, ampun dosa aku, ampun dosa mak ayah aku, ya Allah. Sama ada dia hidup atau bersama dengan dunia. Okay. Ya Allah, ampun dosa aku dan ampun dosa mak ayah aku. Cukuplah. Itu paling pendek lah, tuan. Itu pun tak boleh nak diungkapkan. Apa kita ni, tuan? Anak apa kita ni? Kan? Tak guna, tuan, gaji masjid, gaji surau, rumah besar, kita menjala kan. Kita bilang menjala kita kan. Banyak kan bisnes itu sebagainya. Rupun kan kita dengan mak ayah kita tak ngam, tak bagus. Bermusuh dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Hati-hati, tuan-tuan. Jadi doa, ungkapkan doa pada mak ayah kita ni, doa Allahumma ghfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doalah. Sebab kejayaan kita saya sebut pada awal tadi. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kita rezeki yang baik, anak-anak yang sebagainya. Mungkin doa dia, kita tak tahu. Kadang dapat Allah ada rezeki yang patutnya tak dapat, dapat pula. Rupanya mak kita bersengkar malam-malam bangun doa, ya Allah, beri kebahagiaan pada anak-anak aku semua, ya Allah, pemudahkan urusan kehidupan dia, murahkan rezeki dia. Dia tak doa untuk dia, tapi doa untuk anak-anak dia. Bila anak bahagia, bahagialah dia. Walaupun dia baju tak berganti, walaupun dia makan pun tak orang kata apa? Kata orang pilah bercoking makan. Jaga nak makan. Oh, duit tak ada nak beli lah, nantilah tunggu dulu. 2 kotak lantun dulu kan. Kotak buku boleh. Bercoking ni mana bahasa orang tak faham orang sini tu kan. Kok Haji faham kan. Bercatu makan, bercatu kan. Tak boleh makan dan tak boleh galak bona makan dah. Sekarang ayam pun mahal kan. Tunggulah dulu. Bercoking makan, bercatu lah makan. Kita sodak makan. Letak Facebook, wah ini makan restorannya, hari ini makan sini McD, hari ini restorannya, ni makan kek resepi, hari ini makan kek hotel terapung, macam hotel terapung lah, restoran terapung ke, terondam ke. Tiba mak ayah kita tak tanya pun dia makan apa hari ni, kita upload kat Facebook. Tak bawa pun pergi makan. Makan leceh dia, bukan semua boleh makan dia tu dah. Ni tak nak leceh buat orang tua ni. Dia makan tompek memahal kan. Ni tak boleh, tu tak boleh. Leceh buat dia. Leceh apa leceh, tuan. Jangan buat leceh, tuan. Jangan buat leceh kan. Ini soal kehidupan kita di akhirat besok ni. Tak cuma syurga nanti kita, tuan-tuan. Hati-hatilah. Jangan sampai kita mengalirkan air mata. Mak ayah kita mengalirkan air mata disebabkan perbuatan kita ni. Sebab tu Nabi SAW menyebut, ada orang tanya pada Nabi, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, dengan siapa yang aku nak baik ya Rasulullah? Ummuka, kata Nabi, mak kau. Sebab apa? Mak ni lebih sikit dengan ayah. Sebab mak ni dari kandungan kita lebih sikit, kita pun beranak kuali rahim dia. Ayah ni pun kena berbakti juga, sama juga, tapi selepas mak ayah sama sikit dengan, tapi lebih mesti mak. Sebab kadang mak tu jibul lebih faham dengan anak dia. Walaupun kadang orang rapat dengan ayah dia sebagainya, tak kisahlah. Tapi orang kawannya rapat dengan mak.
Ada masalah telefon mak. Ada ni telefon mak. Tanya. Kadang mak tu cakap mak tak belajar tinggi pun. Kita ada masalah pasal ni kan. Kadang pandangan dia tu lah, dia tak ngaji tinggi tapi orang banyak pengalaman. Dia punya universiti kehidupan. Dia bukan UUM ke Universiti Melaya ke yang Open University ke. Universiti dia universiti kehidupan. Mereka dah melalui zaman itu. Masa tu. Fasa-fasa tu dia dah period tu dia dah melaluinya. Bila pergi nasihat dia tak ngaji tinggi. Tapi nasihat dia sangat berguna. Dari tangkal azimat kita bawa sampai kita berjaya pada hari ni sebab kata-kata dia. Kerana kita ada masalah tipu nama kan. Settle masalah. Saya pernah jumpa last ya, ada student. Dia tiba dia study tuan. Tak masuk. Susah menangis dah. Dia tipu saya malam. Itu masalah perempuan nak kan. Masa tu awak bujang lagi kan. Bayu ni kan. Tipu tengah malam. Sudah tuan. Hello ustaz, ni saya ni. Okey tahu saya kata. Apa masalah ni? Tak tahulah saya dah study ni. Saya kata tak masuk besok exam ni. Saya baca tak boleh masuk. Saya ajarlah. Bacalah ni ayat nak bagi apa sikit surah Ar-Rahman sampai ayat ni sekian baca sebelum study tu. Bersifar banyak saya kata. Kadang ilmu tu tak masuk kan. Susah sebab kita ada dosa. Bersifar banyak. Dah tipun pun mak tipun dah. Belum tu. Telefon saya kata. Malam ni telefon. Tak ada duit, sebagai duit kredit. Masa dulu tu pakai apa kan, public phone. Tak ada duit shilling banyak tu. Melampuh kan duit shilling kat rumah tu. Ada duit ada kata. Ada kredit lah telefon. Ada kredit. Telefon. Cakap kat dia, mak, saya nak exam esok, mak doakan saya. Dah telefon, kau dah istighfar, kau baca surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 8, ayat 9 ke? Dia cukup study lah. Insya-Allah saya tahu. Tu yang saya suruh dia istighfar, saya suruh dia baca surah Ar-Rahman ayat 1 hingga ayat 9, seingat saya lah. Kemudian saya kata telefon mak. Beritahu ya mak esok nak exam. Doakan Kak Long ya. Doakan Kak Long nak exam ni esok. Doakan mak ya insya-Allah nanti mak doa macam tu. Cakap macam tu. Dia pun buat. Itu saya pun nak tak jumpa. Sekali jumpa. Sana. Okey ustaz tu. Alhamdulillah. Yang dia baca malam tu masuk yang dia baca keluar dekat kotak soalan esok. Dapat dah jawab. Mana dapat dah jawab. Itu teknik lah. Kadang dengan mak ayah tu terhalang ilmu tu nak masuk. Sebab kita ada dosa dengan mak ayah kita. Terasa hati kan lama tak tipun. Patut nak periksa ni tipun lah. Beritahu tanya mak nak periksa ni mak. Ada anak tanya mak. Sekarang bagi jadual periksa kat mak tu. Mak ni paper apa kan. Mak dia tengok anak periksa pukul 10 sampai pukul 11 sejam setengah. Mak duduk terjekas sejadah tuan-tuan pukul 10 sampai 11.30 ni anak tengah jawab dalam periksa. Mak duduk tersejadah baca yasin doa tak nak. Ada tak mak yang buat tu? Ada yang buat tu. Dia khabar kat kita tak? Tak khabar tuan. Tak cerita dah. Kau dapat itu sebab mak lah duduk tersejadah kau periksa. Tak ada mak kat itu dah. Dia senyap tuan. Dia tak cerita pun. Tengah malam kan bangun dah. Dia orang kita nak periksa esok kan. Bangun dah malam tu. So, ya Allah. Esok Kak Long periksa. Mudahkanlah ya Allah. Yang dia baca ni semua masuk. Tahu kita senang jawab mak dah doa siap tuan-tuan. Tu dia. Ibu kan. Ayah tentu juga samalah tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan. Sekali itu dulu saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ini dapat memberi manfaat kepada kita semua agar kita ni menjadi anak yang soleh. Jangan lupa tuan-tuan, paling mudah iaitu kita melazimkan doa dengan mak ayah ni. Sebab apa? Macam sebut tadi pada Wahab bin Munabih kata apa? Anak yang kita buat buruk pada mak ayah, satu hari esok anak pun buat benda tu sama. Dia buat balik, what you give you get back. Apa yang kau buat kau bagi, tu yang kau dapat hasil nanti. Kita buat acuh tak acuh mak ayah kita, besok anak kamu sama macam tu. Sayangi mak ayah. Cuma tuan-tuan kadang ada mak ayah yang dah meninggal ustaz, macam nak berbakti nak tipu macam mana dah meninggal. Ada cara tuan, tapi bukan telefon lah. Kita serakah niat pahala atas mak ayah kita. Kita baca Quran, ya Allah aku ada baca Quran ni ya Allah, aku dah hayah pada mak ayah kita. Sambungkan satu rahim, adik-beradik dia, kawan-kawan dia makin. Kadang mak ayah kita ada kawan-kawan baik makin, sama makin dengan mak ayah kita ni. Bila kita raya ziarah ni keluarga ni. Makcik ni dulu satu classmate mak. Saya ziarah cik sebab cik baik dengan mak saya. Baik dengan ayah saya. Itu cara dan hubungan satu-rahim, memberi manfaat. Dan last sekali, dengan doa pengampunan pada mak ayah, kita beristighfar untuk dia dengan jalan ya Allah kau ampun dosa dia, meringankan ataupun menghilangkan siksaan
mak ayah kita dalam kubur. Kita doa ni, ya Allah, kau ampun dosa dia, Allah. Ringan sesan kat atas kubur, jenazah dalam kubur. Itu tuan, jangan ambil mudah doa mak ayah ni. Jangan ambil mudah. Itu yang kita kena lakukan. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas segala kesalahan, kekurangan. Yang baik daripada Allah, kurang pada kelemahan diri saya lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ifta'alna futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada Ahad pekan kita bersama dengan Ustaz Azizul membawa tajuk Hak 21 tajuk kita sahaja begitu untuk 10 golongan berubah juga dari segi terhadap Ustaz Azizul. Dan seterusnya sesuatu ada di tinggal jam di shop di dalam tutup biasa. Betul tak ada kali untuk masih khusus biasa kepada saya Isyak dan juga teman-teman Tuhan kita. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.